وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Bila syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada pagi ini. Dan insya-Allah kita masih lagi menyambung buku Faraid, permasalahan dan jawapannya. Sampai kat mana tuan-tuan? Soalan 14. Muka surat 21. Soalan ke-14. Apakah hukum pembahagian harta pusaka? Sistem pusaka adalah satu sistem yang sah kerana ianya berdasarkan kepada nas Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' al-ulama'. Ianya sama seperti hukum berkenaan sembahyang, zakat, muamalat dan hudud. Ia wajib dilaksanakan dan diamalkan. Tidak harus diubah atau diabaikan sekalipun ia telah lama disyariatkan. Ia juga merupakan syariat Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana dan terpuji kerana ianya memelihara kepentingan semua orang. Kalau tanya apa hukum pembahagian harta pusaka, mengikut sistem yang Allah Subhanahu wa Taala letakkan, ianya wajib. Ianya wajib mengikut apa yang Allah Subhanahu wa Taala telah tetapkan. Dah Ustaz, bagi sama rata tu lagu mana? Kalau buat hukumnya haram ke tidak? Sama rata di sana ada konsep takharuj. Masuk juga dalam faraid sebenarnya. Cuma dia ada konsep takharuj. Takharuj ni keluar daripada pemilikan. Keluar daripada pemilikan ataupun melepaskan hak. Dipanggil takharuj. 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 Daripada perkataan kharaja, keluar. Iaitu kita melepaskan hak yang sepatutnya kita dapat banyak, tiba-tiba kita bagi sebahagian kita ni kepada saudara mara kita yang lain. Contohnya anak laki-laki, bagi hak dia kepada adik-beradik perempuan ataupun anak perempuan. Itu baik. Dia kena faham, maknanya kalau nak takharuj, dia kena faham konsep yang pertama, dia kena tahu hak dia dari sudut faraid dulu. Kemudian dia boleh melepaskan hak kalau dia nak. Dan kalau dia tak nak, tak boleh kita paksa dia supaya sampai dia nak, tak boleh. Itu atas kerelaan ataupun suka hati dia sahaja. Muka surat 21. InsyaAllah. Jadi maknanya, kalau ikut sistem yang Allah Subhanahu wa Taala tetapkan, itu kewajipan yang wajib kita laksanakan keseluruhannya. Baik, soalan ke-15. Ya. Baik. Yang pertamanya, kalau nak kata ada akad, nombor satu, kita ulang balik. Nombor satu, kita kena tahu setiap waris tu ada hak dari sudut faraid dan dia tahu berapa hak dia. Satu. Yang kedua, bila saya sebut tadi bagi sama rata itu ada konsep takharuj. Dalam faraid ada konsep takharuj, keluar daripada pemilikan. Maka perlu tak akad. Yang sebaiknya adalah hitam putih nama dia. Hitam putih itu perlu ada catatan tersebut supaya tidak ada ketidakpuasan hati selepas itu. Dan semua kena bersetuju. Dan semua kena bersetuju atas proses yang dilaksanakan. Biasa semua itu maksudnya orang yang mendapat saham yang paling banyak lah. Kalau anak-anak, anak lelaki lah. Gitu. Kadang-kadang ada juga yang mak dia masih hidup ataupun ayah dia masih hidup, dia nak bagi sama rata ayah dengan anak-anak sekali. Maka sama juga konsepnya, perlu tahu hak dahulu. Kemudian jangan pula dia memperlekehkan faraid, itu kena jelas lah. Jangan perlekehkan faraid. Dan dia kena faham konsep bagi sama rata ni adalah konsep daripada konsep takharuj. Yang kita sebut tadi, takharuj, keluar daripada pemilikan. Dia kena tahu. Itu bukan benda yang baru. Tapi maknanya orang sanggup melepaskan hak dia. Sebab kita dah belajar sebelum ni, faraid bukan sekadar kadar yang syarak telah tetapkan. Dan tak wajib pun kita ambil faraid tu kalau tak nak pun tak apa. Tak nak pun tak apa. Kita serah pada adik-beradik yang paling memerlukan. Tapi kalau kita nak juga pun tak apa. Tak ada masalah. Tak nak pun tak apa, nak pun tak apa. Tak ada masalah. Ibah satu hal yang suku. Ibah kita beri semasa kita hidup.
yang kita bagi semasa kita hidup, itu kita bagi, maknanya hibah. Walaupun ada konsep terkini iaitu hibah diberikan selepas kita mati, dia ada akad dia lah. Dia ada file yang kita kena buka, borang yang kita kena isi dan sebagainya. Ada jenis hibah, panggil hibah bersyarat. Hibah yang kita berikan kepada seseorang selepas kita mati dia dapat. Tapi pembahagian tersebut telah diberikan semasa kita hidup lagi. Cuma nak kuat kuasa selepas kita mati baru boleh dapat. Itu panggil hibah bersyarat. Walaupun hibah bersyarat ni kita banyak kali dah ulang sebenarnya. Hibah bersyarat ni walaupun majoriti ulama mengatakan syarat itu terbatal, hibah itu sah. Tak ada syarat pun, kalau letak syarat, syarat itu terbatal. Tapi mengikut wakil suasana sekarang, diterima kaedah tersebut iaitu bersyarat sebab suasana manusia sekarang sangat mencintai harta dunia ni lebih daripada kecintaan kepada adik-beradik dia. Maknanya konsep tu terima. Jadi kalau contohnya saya buat hibah kepada anak saya bersyarat. Bukan saya yang mati, dia pula yang mati. Dia yang mati. Maka adakah hibah tu kembali pada saya? Tak. Jawapannya dapat kepada waris dia. Waris dia dapat kepada dia. Sebab kita dah sebut ataupun amal apa ni ada maksud hibah muka surat 22 tu. Ada kita cerita kat situ. Apakah maksud wasiat? Jawapan, wasiat menurut bahasa bermaksud sambung. Manakala menurut syarak pula ialah wasiat sedekah hak milik harta yang hanya dilaksanakan selepas kematian. Contoh yang biasa saya sebut, kalau kita sebut pada anak-anak kita, kalau mak mati, kalau abah tak ada tu matu mati. Bukan kalau abah pergi haji, kamu dapat rumah ni, itu syarat. Pergi haji tak mati lagi. Ada juga yang mati, tapi bukan kita nak pergi nak mati. Ada orang pergi nak mati sana, ada. Itu sebab bila nak pergi umrah, nak pergi haji, kita baca Yasin, nangis selok tu. Sebab apa? Kita takut mati. Kenapa nangis sangat ni? Takut mati sana, dia kata. Takut mati. Nak mati kat mana-mana pun ada. Bahkan ada orang yang minta nak mati kat sana. Mati ke Mekah, di Ma'ala ke, mati di Baqi' Al-Gharqad ke. Lebih-lebih lagi kalau mati di Madinah Al-Munawwarah, memang Nabi SAW doakan syafaat kepada seluruh ahli Baqi'. Itu sebab orang berminat sangat nak mati kat sana. Tapi setengah kita berminat sangat, boleh balik-balik nak. Tak nak mati sebab nak mati depan anak-anak, dia kata. Gitu. Tak apa, tak ada masalah. Kemudian kita sebut wasiat macam kita kata tadi lah. Mana dia berkait dengan mati. Kalau abah mati, kalau mak mati dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kamu diwajibkan bila seorang daripada kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ayat ni. Kalau kita belajar dalam bab nasikh dan mansuh, ayat yang dinasahkan oleh Allah, ayat yang mana kadang-kadang bacaannya wujud, hukumnya tak ada. Ada yang hukumnya ada, bacaan pula tak ada. Ini salah satu yang kita sebut ayat yang bacaannya masih ada, tapi hukum wajib tu tak ada. Asalnya wasiat ni wajib. Selepas turunnya ayat pewarisan, hukum wajib itu telah bertukar menjadi sunat saja. Tengok penerangannya. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala berkata, ayat ini mengandungi perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Ini perintah daripada Allah. Namun, kebanyakan para sahabah, antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah ibn Umar, dan para fuqaha dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, berpendapat bahawa hukum wajib ini telah dimansuhkan dengan turunnya ayat 11, 12 dan 176 daripada surah An-Nisa yang kita dah belajar sebelum ini. Iaitu ayat-ayat tersebut membicarakan secara khusus peruntukan bahagian-bahagian yang telah ditetapkan ke atas waris dalam pembahagian harta pusaka. Oleh itu perintah wajib untuk berwasiat telah dimansuhkan. Dah dimansuhkan. Jadi hadirin mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, bahkan dikata tetapi perbuatan wasiat itu masih menjadi suatu perbuatan yang digalakkan, yakni disunatkan. Bahkan sebaik-baik wasiat adalah ke atas keluarga yang miskin atau anak-anak yatim yang tidak berhak mendapat harta pusaka. Contoh,
Kalau kita kat Perak ni tak laksanakan wasiat wajibah nama dia. Wasiat wajibah ni belah belakang tu ada saya cerita. Wasiat wajibah iaitu wasiat yang wajib diberi kepada cucu-cucu kita yang anak kita mati dulu sebelum kita. Dapat 1/3 dapat kat demo. Tapi Perak tak laksanakan. Yang laksanakan wasiat wajibah, contoh Kelantan. Kelantan, Selangor, Melaka. Ini negeri-negeri yang melaksanakan wasiat wajibah. Wasiat yang wajib. Pahang tak? Kalau Pahang laksanakan, waktu mak saya meninggal tahun 98, waktu atuk saya meninggal tahun 2019 hari itu, saya dapat hak 1/3. Tapi Pahang tak buat wasiat wajibah. Perak tak buat. Bila tak buat, kita boleh buat tak? Tak boleh buat. Sebab dia peringkat negeri, penguatkuasa yang akan buat. Pihak yang berkuasa yang melaksanakan perkara tersebut. Namanya wasiat wajibah nama dia. Diperkenalkan pada tahun 87 kalau tak silap saya di Mesir dan tersebar di negara-negara Arab, dan kita laksanakan di Malaysia semenjak tahun 97 kalau tak silap saya lah. Itu disebut wasiat wajibah. Baik, itu tentang wasiat. Tapi orang Melayu banyak sangat dia berwasiat kepada waris. Kalau papa mati, Megah Holding ni cerita sinetron TV3 kan. Ni syarikat bapa harga berbilion-bilion ni kamu akan dapat. Dia kata kalau abah mati, papa mati. Biasa orang senang ni panggil papa lah, papa. Jarang panggil abi, kecuali orang Arab dah. Kalau papa mati, you akan ambil. You akan ambil. Dia akan sebut gitu. Itu wasiat. Maka kita akan belajar wasiat ni boleh tak bagi kepada waris. Maka kata Nabi SAW, asasnya la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Itu asas kita kena pegang yang tu. Tapi ramai orang Melayu buat. Sebab dia kata itu valid. Bahkan lebih dahsyat dia kata, mak saya tak tinggal langsung wasiat pada saya. Adakah saya layak terima faraid? Pelik soalan. Mana dia tak reti antara faraid dengan wasiat tu apa dia. Kalau tak tinggal wasiat pun, kalau kamu anak tetap dapat faraid. Itu yang ditetapkan oleh syarak kepada kita. Baik. Bila sebut kait dengan mati je, itu wasiat. Kalau abah mati, kalau mak mati. Kalau mak tak ada lagi kat dunia ni, sama istilah dengan mati tu, maka kita panggil dia wasiat. Tu sebab kadang-kadang wasiat seorang-seorang. Kita dengan mak je sebab kita jaga mak. Adik-beradik tak nak jaga, kita jaga. Mak pun kata kalau mak mati, berantai ni ambil ke kamu lah. Mak bagi kamu. Kamu mak paling sayang. Kalau mak mati. Kita pun ambil. Bila adik tanya ni kenapa pegang rantai mak ni? Mak dah bagi aku masa mati. Dia kata sebelum kalau mak mati rantai dapat kat aku. Maka itu namanya wasiat. Kalau wasiat kepada ahli waris, mesti kena mendapat persetujuan daripada semua waris dulu baru boleh kuat kuasakan. Jadi bila disebut gitu, adik-adik yang lain kata tak apalah sebab kamu yang jaga mak, kami setuju. Maka selesai. Tapi kalau dia kata tak boleh gitu, walaupun kamu jaga mak, kami masuk allowance bulan-bulan 1,000, 4 orang 4,000 kamu dapat. Gitulah tuan-tuan mesti Allah, biasa orang bagi gitu lah, allowance. Tapi yang jaga tu lagi payah daripada menerima allowance sebenarnya. Itu hakikat yang kita kena sedar. Maksud hibah. Apakah maksud hibah? Soalan ke-16. Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk ain, bentuk yang kita nampak, atau lainnya. Ia merangkumi hadiah dan sedekah. Boleh kata hadiah, boleh kata sedekah. Ini hibah. Ketiga-tiga istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sama. Perbezaannya daripada aspek tujuan pemberian, di mana sedekah ialah pemberian yang bertujuan untuk mendapat pahala di akhirat, yang biasanya dari yang kaya kepada miskin kita panggil sedekah. Kita panggil sedekah. Sama lah macam bab korban ni. 1/3 kita ambil, 1/3 kita hadiah, 1/3 kita sedekah. Kepada rakan taulan kita yang sama duduk sama taman, kita tak panggil sedekah. Tak, dia kaya, kita pun kaya. Kita pergi jumpa dia, Datuk, saya sedekah. Orang tak panggil sedekah, orang panggil hadiah. Jadi orang susah pada kita, kita panggil sedekah. Dua-dua dapat pahala belaka. Bukan penghinaan, tapi istilah saja. Istilah. Tu sebab bila kata, mari kita sedekahkan Al-Fatihah pada Rasulullah, tak kena benar ayat tu. Mari kita sedekah kepada mak kita Al-Fatihah, tak kena. Hadiah, hadiah. Sebut. Hadiahkan Al-Fatihah pada mak kita dan sebagainya. Taib. Manakala hadiah pula pemberian untuk memuliakan seseorang
dan biasanya ia ada hubung kait dengan sesuatu perkara. Bukan rasuah. Dengan ini dapat dirumuskan bahawa setiap sedekah dan hadiah adalah hibah, tetapi bukan semua hibah adalah sedekah dan hadiah. Ada yang bagi hadiah bukan sebab nak dapat benda, dapat projek contohnya. Nak dapat sokongan dan sebagainya. Itu tak boleh. Kan banyak kat sekolah-sekolah hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang toke-toke yang bagi supply buku dan sebagainya, dia hantar buah contohnya. Dia hantar buah limau ke kalau gongsi pacoy dan sebagainya, kita pun ambil. Maka berlaku pada zaman Nabi SAW, ada seorang tukang ambil zakat. Dia tukang kutip zakat. Bila dia ambil zakat, tiba-tiba ada satu puak ni bagi lebih kat dia. Bila dia bagi tahu Rasulullah SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, ini zakat. Yang ni orang bagi kat saya, hadiah." Maka Nabi kata, kalau kamu tidak ditugaskan untuk ambil zakat tu, adakah kamu akan dapat hadiah tersebut? Dia kata tak dapat. Kalau tu rasuah untuk Allah SWT. Tak boleh. Tapi kita, semua kita menterkedarah belaka. Sedekah ke, hadiah ke, rasuah ke, kita ambil belaka. Tak betul. Itu tak betul. Kalau kita tak ambil dengan syarikat ni, adakah dia akan supply pada kita, dia akan bagi hadiah? Tak akan bagi. Tak akan bagi. Itu maksud bentuk rasuah yang paling kecil sekali lah. Tapi tetap berlaku. Cara lebih khusus lagi, hibah ialah satu akad pemberian milik ain, harta daripada satu pihak kepada pihak yang lain tanpa iwab, tanpa balasan, semasa hidup secara sukarela, dengan mengharapkan pahala di akhirat dan memuliakan seseorang dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul atau seumpamanya. Contoh, saya bagi kat awak handset ni, saya terima. Tu lafaz ijab qabul terjadilah ketika tu. Ataupun kita tak ada lafaz, bila kata qabul itu lambat. Contoh kita kata, "Abah bagi kamu tanah ni," dia senyap je. Tapi dia buat dalam bentuk perbuatan. Macam mana dia buat? Dia pergi pagarkan tanah tu. Itu maknanya dia telah terima tanah tersebut. Boleh diterima sebagai ijab dan qabul juga. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri hibah adalah seperti berikut. Yang pertama, suatu akad pemberian milik harta kepada sesuatu pihak. Milik harta yang kita punya, bukan orang lain punya. Ni hibah rumah orang lain. Ambillah rumah jiran mak tu, ambil ke kamu lah. Tak boleh. Tu rumah jiran mak, bukan rumah mak. Harta yang boleh dihibah ialah ain harta, bukan hutang atau manfaat. Dia tengok wakaf, okey, mak hibah pada kamu lah wakaf tu. Bolehlah berteduh situ. Tak boleh. Kalau milik dia tak ada masalah. Hutang tak boleh hibah. Itu musibah, bukan hibah. Itu musibah. Akad hibah dibuat tanpa mengenakan balasan. Aku bagi kamu duit ni, kamu bagi aku itu, ini dan sebagainya. Itu bukan hibah. Tak. Akad hibah berkuat kuasa semasa hidup pemberi hibah. Kuat kuasa. Ini kalau hibah mutlak, berkuat kuasa terus semasa dibagi. Tu sebab bila mana walaupun tidak bertukar nama lagi di JPJ kalau kenderaan, ataupun di pejabat tanah, nama tak tukar lagi, tapi telah berlaku dah hibah, maka benda tu sah. Cuma tak kukuh kalau ada orang yang bantah perkara tersebut. Tapi banyak orang kita buat gitu lah. Rumah ni abah bagi kat kamu. Setuju? Setuju abah, saya terima. Itu telah berlaku dah. Walaupun kunci tak bagi lagi, geran rumah tak tukar lagi, tetap terjadi. Apatah lagi kalau berlaku waktu hari raya, semua anak-anak dengar belaka ni. Semua tahu dah. Rumah ni ayah bagi pada kakak sebab kakak ni susah dan sebagainya. Bila mati je ayah, ramai adik-beradik yang kata, kami tak dengar ataupun kami tak setuju. Dosa besar bagi orang menyaksikan perkara tersebut, tiba-tiba dia menafikan kesaksian. Dosa. Dalam Quran dia sebut perkara tersebut. Ya. Sebaiknya bertulis. Bukan sewajibnya, sebaiknya. Orang kata sunat muakkad lah. Wajib ataupun sebaik-baiknya bertulis. Sebab apa? Itu lebih senang untuk dia bawa kepada pengesahan hibah nanti. Kalau bawa ni ada bukti. Kalau cakap mulut, payah. Lebih-lebih bagi kalau tak ada saksi. Hibah ni kalau tak ada saksi pun sah hibah. Cakap dua orang pun sah. Cuma kalau ada saksi lagi kukuh sebab nak mengukuhkan dakwaan tersebut. Al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankar. Bayyinah, buktinya mana? Tak ada bukti saya berdua dengan ayah dulu dalam bilik. Tu. Nanti kita akan belajar pula tentang hibah marad al-maut. Hibah marad al-maut namanya. Marad al-maut maksudnya mati, sakit yang membawa kepada mati. Adakah sah hibah tersebut? Ayah sakit tenat, tiba-tiba ayah kata, anak mati ni, ayah bagi kamu rumah ni. Adakah itu namanya hibah? Tu kita akan bincang.
Bahkan ulama kata, tak namakan hibah, itu namanya wasiat. Sebab nak mati sangat dah. Tapi kalau dia sakit tu lama, contoh ayah sakit go out, gaut. Gaut ni tak apa sampai mati, tapi teruk sangat sampai betih, peha, semua kena belaka. Tapi sakitnya melebihi setahun, itu namanya hibah. Tapi dalam tempoh tak sampai setahun dan sakit itu terlalu tenat, dia akan jadi wasiat. Ni bincang bab complicated sikit lah, ialah isu tu. Baik. Ya. Boleh. Hibah tu pertama hak kita. Yang kita maklumkan itu sekadar makluman saja. Tak perlu pada persetujuan. Tapi maklum untuk mereka tahu. Sebab kadang waktu kita maklum tu ada yang bantah. Waktu kita hidup dia bantah dah. Maka bantahan dia tak ada manfaat pun sebab tu harta kita punya. Cuma kita buat gitu supaya orang lain dapat makluman. Kalau sekarang ni WhatsApp group lah. WhatsApp group keluarga tu kena maklum. Kena maklum sepatah. Dan cuma kita nak sebut hibah ini jangan kita berat sebelah lah. Kalau boleh jangan berat sebelah. Ataupun tidak adil, maka hukumnya makruh di sisi mazhab Imam Syafi'i. Makruh ni Allah tak suka. Baik, apakah perbezaan hibah dan wasiat? Terdapat perbezaan antara hibah dan wasiat. Hibah ialah pemberian yang diberikan ketika masih hidup. Adapun wasiat ianya adalah pemberian yang diikat dengan selepas mati. Seperti seorang berkata, bila aku mati nanti, tanahku di tempat sekian-sekian hendaklah diwakafkan kepada pihak sekian-sekian. Itu namanya wasiat. Hibah harus diberikan kepada anak-anak atau waris lain dengan syarat berlaku adil. Adapun wasiat tidak harus diberikan kepada orang yang akan mewarisi harta selepas mati, termasuk anak-anak. Ini sebagaimana mafhum sabdaan Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya. Oleh demikian tidak ada wasiat untuk orang yang bakal mewarisi. Tu. Wasiat tak boleh bagi kepada waris. Hibah nak bagi siapa-siapa pun ikut suka kita. Tapi caranya mesti adil. Saya dah sebut dah, adil ni apa dia? Bukan bagi 50-50, itu adil. Itu di sisi kita adil. Tapi di sisi neraca syarak, iaitu kepada yang lebih berkeperluan kita bagilah lebih. Yang kurang kita bagi kurang. Itu adil. Orang ni gaji besar dengan anak gaji kecil. Ada beza tak? Ada beza. Ni gaji besar, gaji kecil. Ada orang kata, Ustaz, besar periuknya, besar keraknya, dia kata tak? Besar gaji, besar hutangnya. Itu isu hutang. Tapi yang nak sebutnya, yang susah tu kita lebihkan sedikit. Itulah baru adil dan saksama daripada neraca syarak. Ataupun istilahnya, wada'u syai' fi mawdi'ihi. Letak satu benda, kena pada tempat dia. Itu. Baik. Berapakah kadar yang boleh dihibah? Soalan ke-18. Islam tidak menetapkan kadar atau hak tertentu bagi harta yang hendak dihibahkan. Ini kerana harta yang hendak dihibahkan itu merupakan milik pemberi hibah. Maka terpulanglah kepada pemberi hibah membuat pertimbangan terhadap kadar harta yang ingin dihibahkan. Walaupun begitu, Islam menggalakkan hibah diberikan secara adil. Lebih-lebih lagi jika diberikan kepada anak-anak kita. Supaya tidak berlaku dengki-mendengki antara satu sama lain. Walaupun kita dah bagi ikut neraca Islam, sifat dengki itu tetap ada sebenarnya. Kecil hati, terasa hati itu biasa. Cuma dari sudut sisi kita, kita pandang kepentingan anak-anak dari sudut aulawiyat dia. Jumhur ulama daripada mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat sunat menyamakan pemberian di antara anak-anak dan pemberian yang lebih kepada salah seorang daripada mereka adalah makruh hukumnya walaupun pemberian itu sah. Bagi Abu Yusuf, ni sisi mazhab Hanafi, melebihkan pemberian kepada sebahagian daripada anak-anak adalah diharuskan jika ibu bapa tidak berniat menimbulkan bahaya kepada anak-anak yang lain. Biasa kita refer kepada kecintaan kita lah pada anak-anak. Kalau anak-anak yang duduk cara pada kita, duduk jaga makan minum kita, jaga maslahat kita, kita sayang lebih. Itu ghalib, itu biasa. Hati ni tak boleh nak cakap apalah. Dalam ramai-ramai anak tu mesti ada yang paling kita sayang. Tak, walaupun dia buat sakit hati kita boleh tahan juga, tapi kita sayang sangat kat dia. Contoh, bongsu. Ataupun contoh, anak pertama, anak ketengah dan sebagainya lah. Lebih-lebih lagi kalau anak tu yang paling cakna pada kita. Maka bagi anak-anak yang tak berapa cakna pada kita, kalau dapat sikit, jangan marah. Ada sebab mak bagi lebih kat dia, ada sebab kamu dapat kurang. Ada sebab dia, ada reason ni lah. Itu tak ada masalah.
Cuma jika semua tu baik, anak kita baik, tapi kita melebihkan salah seorang, terutama Allah, kepada yang lain dengan berniat untuk menimbulkan pecah belah bahaya dalam keluarga, maka menjadi kewajipan mereka menyamakan pemberian tersebut. Ini pandangan bagi Abu Yusuf. Menurut mazhab Imam Hanbali, keadilan dalam pemberian hibah kepada anak-anak merupakan perkara yang wajib. Mazhab Hanbali. Manakala menurut mazhab Imam Malik, tidak boleh memberi hibah semua harta kepada setengah anaknya dan tidak kepada yang lain. Jangan pula kita ni bagi semua harta pada satu anak, yang lain tak dapat apa-apa. Itu lagi bahayalah. Nabi kata, kalau kamu tinggalkan anak kamu senang, tidak meminta-minta, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka ini suka meminta-minta pada orang lain. Itu kita kena sedar. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Abu Yusuf daripada mazhab Hanafi, cara pemberian yang adil kepada anak-anak semasa hayat ialah dengan cara menyamakan pemberian tersebut tanpa membezakan antara anak laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, golongan Hanbali dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mazhab Hanafi, berpendapat bahawa keadilan yang dikehendaki dalam pemberian adalah mengikut kadar mereka dalam pembahagian pusaka. Tu ada juga khabar gitu. Mazhab mana? Mazhab Hanbali dan Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ni mazhab Hanafi, anak murid Imam Hanafi. Dia kata apa? Yang adil di sisi mereka, bagi ikut faraid masa hidup tu. Kalau nak ibah, bagi ikut faraid. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu di sisi mazhab kedua-duanya itu. Iaitu bahagian anak laki-laki menyamai 2 bahagian anak perempuan. Ini yang disebut oleh para ulama kepada kita. Baik, soalan ke-19. Bagaimanakah jika seorang pewaris sebelum meninggal dunia telah menghibahkan sesuatu kepada ahli warisnya tanpa membuat pindah milik, tapi hanya dengan penyataan lisan tanpa ada sebarang catatan atau dokumen pengesahan? Jawapannya, kata Tuan Guru kami Haji Wan Abdul Halim bin Wan Harun dalam kitabnya Mengurus Harta Pusaka, Asas Pembahagian Harta Secara Faraid, menyatakan bahawa bila berlaku kematian, menjadi tanggungjawab kepada waris-waris menyempurnakan hibah si mati. Tanggungjawab. Sebab dah bagi tapi tak tukar nama lagi. Dan menyerahkan harta itu kepada penerima hibah. Sekiranya timbul